Okay, hari ni aku nak review cerita The Grudge. Cerita ni merupakan remake cerita Ju-on. Aku tak tahulah aku panggil Ju-on. Masalahnya dia sebut tanda lain, Ju-on ke apa macam tu lah. Aku tak kisah. Aku daripada dulu aku memang panggil cerita ni Ju-on je, senang. Sebab ramai orang Malaysia memang panggil Ju-on kan, tak panggil Ju-on ke apa benda, tak kisahlah. Okay, aku tak faham kenapa ramai review-review Mak Saleh cakap cerita ni tak best. Bagi aku, korang ni kau jangan dengar lah review-review Masalah ni. Bukan je betul sangat. Kita ada review Malaysia. Kau dengar pandangan review Malaysia pasal filem ni. Bagi aku, filem seram, benda yang paling penting adalah biasanya kita pergi pawagam, orang yang dah tengok cerita ni, dia akan tanya kita benda apa. Dia tanya, adakah orang akan tanya cerita ni best ke tak? Biasanya cerita seram. Ayat pertama yang orang akan tanya bila orang tengok filem seram, orang akan tanya kau adalah cerita ni seram ke tak? Itu yang paling penting. Orang tak tanya cerita ni best ke tak. Betul? Bagi aku, cerita horror, the penting adalah seram. Itu adalah nombor 1 faktor aku punya ranking. Nombor 2 baru story. Okay? Seram tu yang paling penting. Aku sebenarnya, dulu-dulu, cerita dulu-dulu, zaman-zaman dulu, Hollywood, dia ada filem seram yang bagus. Kita ada The Evil Dead, kita ada Dead Alive, kita ada Portugis, cerita-cerita seram yang memang baik lah. Tapi semenjak filem-filem ni habis, Mak Saleh ni dia tak ada filem seram yang betul-betul best tau. Dia mengeluarkan banyak cerita-cerita seram yang sampah. Tetapi semuanya berubah, pandangan aku berubah apabila cerita It, yang cerita IT tu, yang cerita pasal clown tu lah, hantu clown tu. Bila cerita tu rilis, pandangan aku pada dunia Hollywood horror berubah. Yes, this is the film that sepatutnya Mak Saleh buat. Ini adalah filem yang baru. Okay, selepas cerita It keluar, aku terus nampaknya Mak Saleh dah mula mampu membuat cerita horror yang bagus. Sebab kebanyakan sebelum ni cerita sampah je banyak. Insidious lah, apalah. Bagi aku tak best pun cerita Insidious. Aku tak payah tengok. Bukannya seram sangat pun. Okay, tapi selepaskan cerita It keluar, menjadikan persepsi aku kembali semula ke dunia Hollywood. And then cerita The Grudge ni telah membuktikan, yes, Hollywood punya cerita seram on the right track right now. Okay, kau nak tahu kenapa aku cakap cerita ni bagus walaupun review Mak Saleh cakap tak bagus? Kau kena tengoklah review aku sampai habis. Jom kita start. Selamat datang aku ucapkan kepada mereka yang baru melihat channel aku. Korang boleh consider untuk subscribe channel ni sebab banyak lagi review filem yang aku akan buat selepas ni. Bila kita ada review filem Malaysia, korang dah tak payah tengok dah kot cerita Mak Saleh, review Mak Saleh. Tapi kalau korang nak tengok boleh, tak ada masalah. Tapi kita galakkan untuk korang tengok reviewer daripada Malaysia lah. Lagi senang dan lagi mudah difahami kot berbanding Mak Saleh. Sebab Mak Saleh ni cakap laju sangat kadang-kadang, jadi susah sikit nak faham. Kau tengok je review Malaysia lagi best. Banyak dah. Kau ada Zaf, kita ada Zaflog, kita ada Miharu Kenshin, kita ada Telegram, kita ada apa lagi ni ada aku tak ingat. Korang boleh tengok lah. Banyak lagi review Malaysia. Tak payah tengok lah video Mak Saleh tu. Buang masa je. Kadang-kadang diorang dia punya taste dia lain. Okay. Berbalik review cerita The Grudge. Bagi aku, cerita ni best sebab seram. Itu yang paling penting. Aku cakap, benda yang paling penting adalah filem horror adalah seram. Tapi kau kena faham, seram dengan geli adalah dua benda yang berbeza. Okay. Aku peminat cerita seram, bukan cerita geli. Sebab tu aku tak review cerita Ratu Ilmu Hitam yang baru cerita Indon ni. Sebab aku memang tak suka cerita yang macam tu. Sebab aku nak tengok cerita seram adalah lagi seram kalau hantu tu boleh menakutkan aku. That's mean aku suka filem tu. Aku tak suka tengok cerita yang geli. Bagi aku geli tu geli je, bukannya seram. So filem sebab aku review cerita The Grudge. Sebab bagi aku cerita The Grudge ni adalah seram. Pace cerita ni sangat cepat. Pada opening filem ni saja kau dah boleh nampak hantu dan dah ada muncul babak seram. Dan cerita The Grudge ni masih menampilkan Ju-on punya trademark adalah bunyi yes, trademark bunyi ni memang ada. Kenapa aku suka filem Ju-on adalah sebabkan bunyi cerita trademark ni. Trademark ni masih ada dalam The Grudge.
And then bagi aku, soalan pertama yang kau kena faham adalah filem ni bukan adalah remake. We all thought that it was a remake, but aku pun silap. No, this is not a remake, it's a sequel to Ju-on. Okay, apa connection The Grudge ni dengan cerita Ju-on adalah The Grudge ni adalah kalau kau tengok cerita Ju-on yang remake yang Mat Salleh punya, bukan yang Ju-on yang Japan. Kalau kau tengok review Mat Salleh, ada satu watak yang pernah masuk di dalam rumah tu, and then perempuan tu terus hilang macam tu juga, walaupun dia berlaku seram, tapi dia hilang macam tu. Sebenarnya watak perempuan tu adalah yang mencetuskan filem The Grudge. Lepas tu aku nampak sequel. Aku paling menyampah kalau cerita hantu, kalau kau tengok cerita hantu adalah kau nak tunggu hantu dia keluar, lambat nak mampus. Cerita The Grudge ni kau tak payah tunggu lama. Pada opening je kau dah boleh nampak hantu, dan memang kau akan rasa this creepiness tu memang ada daripada start filem. Lepas tu aku cakap cerita Sabrina kot, cerita yang Edon tu. Bagi aku bodoh gila sebab cerita tu nak tunggu hantu dia keluar adalah pada pertengahan filem. Tapi dalam cerita The Grudge ni, starting je dah ada hantu. Kau tak payah tunggu lama. Dia senang je. Cerita ni berkisahkan pasal detektif Muldoon. Muldoon aku tak boleh pronounce sangat lah masalah. So detektif Muldoon ni adalah seorang perempuan. Dia adalah polis. Dia punya apa yang berlaku, masalah yang berlaku pada main karakter adalah dia telah menjumpai satu mayat di dalam kereta. Kau tak ini bukan spoiler. Kau tengok dekat dalam trailer ada. Okay? Bila dia jumpa mayat ni, dia akan dia sebagai detektif. Kau tak boleh question lah kenapa dia buat benda ni, sebab dia memang detektif. Detektif adalah kerja dia adalah untuk menyelesaikan misteri kenapa karakter yang mati dalam kereta. Okey, bila dia jumpa mayat dalam kereta tu, dia telah lead dia punya kes kepada satu rumah dinamakan keluarga Rayburn kot, keluarga Landers, Landers, pemilik rumah yang sebelum ni. Apabila dia masuk rumah tu dan dia terkena sumpahan. Kau tak payah, ni kau spoiler. Kalau kau pernah tengok cerita Ju-on, kau memang kau faham. Ju-on ni adalah cerita pasal sumpahan. Dia sumpahan adalah apabila kau masuk ke satu rumah, yang rumah ni telah berlaku sesuatu tragedi di mana seluruh orang di dalam rumah tu telah mati, dan apabila sesiapa saja yang melangkah masuk ke dalam rumah ni akan terkena sumpahan. Itulah that's the masalah. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh main character detektif Muldoon. Adalah detektif Muldoon somehow telah pergi ke rumah tu, and then dia terkena sumpahan. Dan bila dia terkena sumpahan, dia akan menampak beberapa entiti. Either dekat rumah dia ke dekat mana-mana dia pergi, dia akan menghadapi masalah ni lah. Okey, jadi detektif Muldoon ni, our main protagonist, tak ada pilihan lain adalah untuk menyelesaikan kes ni dan menghentikan sumpahan tu. Apa risiko yang akan berlaku sekiranya detektif Muldoon ni gagal untuk menghentikan sumpahan ni? Dia ada anak. Dia ada anak lelaki. Okey, dan dia baru saja kehilangan suami. Suami dia dah matilah recently lah, around 3 months ke 4 months. Okey, sebab kalau dia kena main karakter kita ni tak ada pilihan lain adalah untuk menghentikan sumpahan ni, sebab kalau dia gagal, siapa nak jaga anak dia? That's the point. Sebab suami tak ada. Okay? Jadi anak dia ni adalah risiko yang besar sekiranya dia mati ataupun dia bunuh diri, ataupun apa-apa berlaku pada dia, siapa akan jaga anak dia yang lelaki ni? Itu adalah risiko yang sangat besar, dan dia tersilap langkah telah terkena sumpahan. Itu je cerita. Jalan ceritanya adalah benda tu je. Dia punya goal adalah untuk menghentikan sumpahan yang berlaku pada diri dia, untuk supaya dia tak mati ataupun dia tak jadi gila, untuk memastikan ada orang jaga anak dia. That's the risiko yang dia akan berlaku lah. Adakah dia berjaya menghentikan sumpahan tu? Korang nak tahu, korang kena pergilah tengok filem ni. Takkan aku nak bagi tahu kan? Tak best lah kan? Yang tadi aku cakap kita ada main protagonist kan, detektif Muldoon. Sebenarnya ada banyak lagi karakter-karakter lain, dan dia ada flashback. Okay, tapi aku respect filem The Grudge ni adalah, sebelum ni kalau kau tengok cerita Ju-on, aku faham cerita Ju-on tu memang seram nak mampus. Aku faham memang seram gila. Aku tahu, tetapi cerita Ju-on yang Japan punya, bukan yang masalah punya, cerita yang Ju-on yang asal original Japan adalah filem yang sukar untuk difahami. Itu masalah. Yes, it's seram, tetapi jalan cerita dia was, aku tak tahu lah, susah gila, complicated.
Even bila aku tengok cerita Ju-on versi Mat Salleh, baru aku faham apa cerita Ju-on sebenarnya. Kalau aku tengok cerita Japan tu, aku tak faham. Dia sebenarnya cerita seram, tapi jalan cerita dia sukar untuk difahami. Tetapi cerita The Grudge ni, jalan cerita dia telah disusun dengan baik oleh scriptwriter cerita ni. Dan paling aku suka adalah bila flashback, dia ada tulis, okay, this is 2004, this is 2005, this is 2006. Detektif muda ni hidup pada timeline 2006. Dia ada beberapa owner filem ni dia akan flashback. Dan aku paling suka adalah itulah, dia tunjuk masa tu. Jadi kau sebagai audience, bila kau tengok filem ni, kau takkan rasa confused. Dia tak banyak cerita Ju-on yang asal tu. Ju-on rasa memang kau pening, dia akan confused. Itu pasal aku cakap cerita The Grudge ni lagi bagus daripada filem Ju-on yang asal, sebab dia senang untuk difahami. Orang biasa yang tengok cerita ni pun kau boleh faham. Dan bila dia flashback, kau akan faham. Okay, cuma aku rasa flashback dia agak dragging jugalah. Yes, ada beberapa karakter. Dia sebenarnya karakter-karakter dia flashback tu dengan detektif muda ni, dia ada connection, dia is connected because they are in the same problem tau. Cuma agak lama jugalah, kadang-kadang agak annoying jugalah. Itulah kelemahan yang aku nampak filem ni. Dia punya flashback tu agak lama lah. Yang lain benda tu aku tak ada nak complain sangat. Itu je lah yang aku nampak. And then dia ada banyak karakter tau. Bila dia flashback, dia ada karakter lain. And then kita sebagai penonton ni, kita akan lack of focus lah. Sebab aku nak fokus pada main protagonis ni, detektif modern kan. Tapi bila flashback tu, detektif modern ni tak ada. Jadi kau akan hilang fokus pada detektif modern. Dan nak kau kena cari satu orang untuk fokus. Itu adalah owner filem yang owner rumah sebelum ni lah. Itu je lah yang aku nampak kelemahan filem ni. Tak perfect tapi best lah cerita ni. Dalam cerita ni, yes, dia ada babak dirasuk. Aku paling menyampah kalau tengok filem cerita hantu. Yang dirasuk bagi aku kadang-kadang agak keterlaluan lah. Macam cerita Insidious. Bagi aku, kalau kau kena rasuk, tapi kalau babak kau dirasuk tu lama sangat dalam satu filem, bagi aku agak annoying lah. Sebab aku paling menyampah bila tengok cerita hantu orang kena rasuk. Bagi aku orang kena rasuk tak seram sangat pun. Aku nak tengok hantu, bukan nak tengok orang kena rasuk. Sebab orang kena rasuk is still human. Aku paling menyampah kalau tengok orang manusia yang kena rasuk, and then dia punya babak dia terlalu panjang dalam filem. Dan di dalam filem ni ada babak dirasuk, tapi babak tu memang pendek gila, yang memang aku suka. And then yang paling aku suka adalah filem ni, hantu dia punya screen time hantu dia tak lama sangat. Kalau kau tengok cerita horror yang sampah, bila hantu tu muncul terlalu lama, kau akan rasa annoying. Sebab bila hantu tu muncul terlalu lama, dia punya keseraman filem tu akan hilang. Sebab kau dah tengok hantu tu banyak kali. Kalau kau tengok sekejap, just sekali imbas, so kau akan rasa keseraman tu ada. Tapi kalau hantu tu dah dekat 10 minit dalam filem tu, masih lagi muncul, tak hilang-hilang, memang kau akan rasa hilang, keseraman tu akan hilang. Itu adalah masalah yang aku nampak biasa cerita Mat Salleh punya cerita hantu adalah itulah. Kalau kau tengok cerita Sabrina, cerita Indon tu pun, yes, hantu dia muncul terlalu lama, which is annoying. Dan aku paling suka adalah hantu-hantu dalam filem ni adalah pelbagai. Yes, bagi aku kalau cerita hantu yang bodoh, cerita hantu yang memang tak best, biasanya hantu dia satu jenis je. Dan aku paling menyampah tengok cerita hantu kalau hantu dia adalah cantik. Kau tahu lah cerita apa, aku tak sebut lah. Banyak cerita-cerita Malaysia, cerita seram Malaysia memang ada yang bagus gila. Tapi biasa cerita seram Malaysia yang sampah adalah hantu dia cantik. Itu adalah kesilapan yang ramai orang buat filem hantu adalah hantu cantik. That's bagi aku mengarut. Memang karut, tahyul, memang aku tak boleh belah. Sebab hantu is supposed to be scary. Aku tahu kita janganlah sebut cerita hantu betul, tapi hantu should be scary and should be pelbagai. Kalau kau hantu yang sama kau tunjuk daripada awal filem sampai habis cerita yang sama je, orang akan hilang seram tu sebab kau dah boleh adapt dengan hantu tu. Macam kita dah immune dah, something like immune. Kita dah immune daripada hantu tu. Hantu yang sama, alah dah tahu dah muka ni ni. And then aku suka sebab jump scare dia is unpredictable. Okay, aku kadang-kadang cerita Mat Salleh ni, dia punya jump scare dah agak keterlaluan. Tapi filem ni, jump scare dia tak keterlaluan. Dan kau tak boleh predict hantu tu akan muncul daripada mana. Biasa cerita hantu sampah, kau dah boleh predict dah. Alah, kejap lagi akan muncul kat sini, dah tahu dah. Tapi cerita ni tak. Tu yang best. Sebab hantu dia unpredictable, kau takkan boleh expect daripada mana hantu tu akan muncul. Dan aku suka as dia punya cerita ni, as it progress, dia punya hantu tu, dia punya screen time dia makin bertambah. And then keseraman cerita ni daripada kecil, daripada awal filem,
and then dia jadi besar dan besar. Itu aku suka. So dia punya keseraman tu dia fasa by fasa. Yes. Semakin lama cerita ni kau tengok, semakin seram. Itu yang aku memang suka lah. Aku memang suka filem seram yang jenis macam tu. Kau jangan risau, memang dia ada a bit of flashback, tapi almost at the end of the film, kau akan nampak it all makes sense. Semuanya akan di-conclude dengan baik pada hampir ending filem. Yes, dia memang nampak macam pelik sikit, ada flashback, ada banyak karakter kan, tapi at the end semuanya dirumuskan dengan baik. Dan aku paling suka adalah cabaran yang dihadapi oleh detektif Muldoon tu pada ending cerita ni. Walaupun cabaran tu nampak simple bagi setengah orang, tetapi bagi aku itu orang yang ada anak, orang yang ada family akan faham benda tu adalah satu pilihan yang sangat sukar. Walaupun hantu tu tak adalah datang cekik dia ke apa ke, tak. Tapi pilihan yang dihadapi oleh detektif Muldoon pada almost ending cerita ni menjadikan satu yang best lah. Itu adalah satu cabaran yang sukar lah dihadapi untuk orang yang ada family ni. Bagi aku lah, kalau aku tak nak cakap lah sebab apa, nanti spoil pula. Kau kena tengok lah filem ni. And then bila kau tengok ending, kau akan nampak macam, alah, dah habis ke? Macam tu je ke? Tak. Dia ada yang akan berlaku. And then walaupun mungkin setengah orang tak suka kot. Bagi siapa-siapa yang suka happy ending, mungkin tak akan suka ending ni kot. Tapi aku tak kisah. Sebab bagi aku, it's not supposed to be happy ending lah. As long as the ending tu di-conclude dengan baik dan cerita tu dirumuskan dengan baik, it's still fine. Takkanlah setiap filem kau nak tengok semua karakter mencapai goal dia. Tapi kenapa karakter ni gagal telah di-explain lah dalam ceritanya. Bagi aku, it does make sense. Kau tengok, alah, takkanlah begitu senang kan. Aku tak spoil lah. Kau kena tengok sendiri. And then bila kau tengok dia dah conclude tu, kau akan expect macam, oh, dah boleh relax, dah boleh rehat. Sebenarnya you are wrong. Kau kena tengok sampai habis. Okay, aku tak nak spoil. Okay, itu adalah review untuk filem The Grudge. Aku sebagai peminat filem Tega, okay, dia ada dua jenis tau orang yang peminat filem horror ni. Satu orang yang memang suka cerita yang seram gila. Aku jenis ni type 1. Okay, orang type 2 ni adalah orang yang suka tonton filem seram tapi tak nak yang seram sangat. Mungkin orang yang tak suka, orang yang type 2 ni yang tak suka cerita yang berapa seram sangat, mungkin akan tak suka kot cerita ni. Tapi bagi aku, orang kalau memang kau jenis macam aku, hardcore memang filem seram, lagi best. Yes, memang cerita ni memang untuk kau lah. Kau pergi tengok. Ini memang cerita memang. Kalau kau compare cerita ni dengan It Chapter 1, bukan It filem kedua. It yang pertama tu, bagi aku It Chapter 1 tu lebih best lah. Dia lebih masterpiece. Tapi cerita The Grudge ni pun, I like where Hollywood going right now and the horror film. Aku sangat suka. And then aku nak bagi skor untuk filem ni adalah 9/10. Memang terbaik. Kau jangan dengar lah cakap Mas Saleh tu. Kau tak percaya, kau pergi tengok sendiri filem ni. Okay, kau boleh bawa saudara kau ke siapa ke, pergi tengok filem ni. Kalau kau memang suka cerita seram, macam aku memang hardcore, kau kena tengok cerita ni. And then terima kasih kerana menonton review ni sampai habis. Kalau korang suka review ni, boleh klik button like and then share review ni. And then kalau kau tak puas hati dengan aku pun tak apa, tak ada masalah. Kau komen je dekat bawah. Kita and then jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi pada next review. Assalamualaikum dan jumpa lagi.